Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kamu menunaikan tanggungjawab kepada orang yang di bawahnya. Dan apabila kamu hukum, hendaklah kamu hukum dengan hukuman yang adil. Yang saya kasihi Al-Fadhil saudara pengurusi majlis, yang saya hormati, yang berhormat Datuk Dr. Radhi Jidin selaku Naib Presiden Bersatu, yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah, yang berhormat Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad, Ketua Penerangan PAS Negeri Kedah, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Taufik Yaakob selaku Timbalan Ketua Parti Bersatu Negeri Kedah, seluruh saf ahli-ahli parlimen dan juga adun negeri Kedah, semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah. Pada malam ini kita berada di dalam satu majlis sempena dengan pelancaran Sayangi Kedah Sejahtera dan juga solidariti untuk kita menentang kezaliman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ungkapkan dengan serangkap pantun. Sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Pakatan harapan sudah tidak ada harapan, pembohongan rakyatnya sudah tahu. Jadi tuan-tuan, apabila mereka melihat tentang kekuatan kita dan perpaduan yang ditunjukkan di dalam perikatan nasional, kita melihat saraf-saraf melalui cyber trooper mereka cuba untuk nak memecahkan perpaduan di kalangan perikatan nasional. Antaranya mereka cuba untuk membawa naratif kononnya PAS akan meninggalkan bersatu untuk menyertai Pakatan Harapan. Ini satu perkara yang ribut pun tidak,
angin pun tidak, kita tak pernah bincang perkara itu. Saya di antara pimpinan tertinggi parti yang baru saja kita mesyuarat baru ni. Ketika Tuan Guru Haji Abdi Awang berada di dalam hospital, dipanggil. Kita tidak bincang bab ini. Malahan apa yang kita bincang ialah untuk memperkukuhkan lagi perjalanan kekuatan Perikatan Nasional untuk memastikan 6 pilihan raya di 6 negeri ini akan kita dapat kemenangan di pihak Perikatan Nasional, insya-Allah. Mereka tahu kekuatan yang ada kepada kita. Dan setakat hari ini kita melihat rating ataupun markah yang ada kepada Pakatan Harapan hari ini yang dipimpin oleh PMX. Tahu PMX bukan? Bukan basikal BMX no. Tapi orang Kedah ni act ni panggil tahu ni. Act ni action. Hang ni act lebih kan. Act tu nak tak elok. Hang ni hidup act lebih kan. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, indikator kita dapat tengok melalui ruangan komen, melalui media sosial. Kalau kita nak tengok dari segi pembaca pengundi Melayu, ialah melalui Sinar Harian. Begitu juga kalau kita nak tengok dari segi pengundi-pengundi Melayu yang agak favor kepada Pakatan Harapan, ialah Malaysia Kini. Tetapi sejak mutakhir hari ini, kita dapat lihat komen-komen yang ada kepada setiap kenyataan yang dikeluarkan terutama daripada Tok Sri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Kita dapat melihat bagaimana komen-komen yang negatif terhadap pimpinan mereka. Maka ini yang menjadi kerisauan. Setakat hari ini yang Cina sebelumnya memberi sokongan sebanyak 94% dalam pilihan raya umum yang lalu, sekarang sudah menjadi clue. Ini boleh tanya dengan Dr. Robert. Mereka sekarang apabila kita bercakap bab ini, berjumpa dengan mereka, dulu sikit-sikit YNDP. Sikit-sikit PAS terlibat sama YNDP bila jumpa Cina. Sikit-sikit PAS ni sokong. Ini Najib tu Cina. Sekali ini tuan-tuan, apabila kita sebut benda-benda yang macam ni, mereka sudah tidak lagi ada suara untuk nak patah balik. Jadi sebab itu, tuan-tuan, orang Melayu kita tahu daripada peringkat awal lagi dalam pilihan raya umum yang lepas, sokongan orang-orang Melayu kepada Perikatan Nasional sebanyak 54%. Mudah nak fahamnya, 100 orang Melayu keluar mengundi, 54 orang sokong Perikatan Nasional. Hak yang sokong Pakatan Harapan 11 orang ni. Tu yang Tok Put kalah teruk lah. Mahfud ni Mahfud. Mahfud kan. Mahfud lah. Sebab dia ialah apabila mereka tidak mendapat tempat di kalangan hati orang-orang Melayu. Mereka hanya mendapat sokongan dari kalangan orang-orang bukan Melayu. Manakala
UMNO BN pula dia mendapat sokongan daripada orang-orang Melayu sebanyak 33%. Kita 54%. 33% ni tuan-tuan dalam keadaan dia sebut macam Dr. Rozi sebut tadi. Dalam keadaan dia kata no Anwar, no DAP. Saya kadang-kadang duk bual dengan kawan-kawan dalam yang duk calon malih kerja tertinggi, naib Presiden UMNO. Kata aku ni, 3 pilihan raya aku ceramah ni aku puasa lah nak kata kat UMNO. Kata-kata lebih kurang gitu ialah. Pasal kita dah, waktu kita dah baik dengan orang, kita dah berkawan. 1 pilihan raya di negeri Melaka, negeri Johor dan pilihan raya umum baru ni. Kita kata-kata lebih kurang gitu ya. Pasal kita punya pandangan kita. Musuh utama kita waktu itu ialah Pakatan Harapan. Kebetulan saya salah seorang daripada duk berunding dengan UMNO ni. Apabila mereka minta kita buat keputusan, hari Rabu tak silap saya buat keputusan bagi kata 2. Nak suruh kita pilih sama ada dia nak duduk dengan Bersatu ataupun duduk dengan UMNO. Inilah sepanjang saya berada di dalam kepimpinan ahli jawatan kuasa PAH Pusat. Satu mesyuarat yang paling panjang berjalan selama 4 jam. Satu agenda saja. Agenda yang membincang sama ada nak bersama dengan UMNO ataupun dengan Bersatu. 4 jam. Tok Guru cakap semua. Akhirnya Tok Guru buat keputusan. Dia kata, apa perkara sekalipun, kita bersama-sama dengan Bersatu melalui Perikatan Nasional. Tawakkal ala Allah. Walaupun setengah dari kalangan penganalisa politik menganggap tindakan PAS ni tindakan yang bodoh, yang rugi, kerana kita bersama-sama dengan Bersatu. Tetapi kita yakin wa amruhum syura bainahum. Kita berpegang dengan kaedah ini. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan telah dapat lihat, inilah keputusan yang paling cemerlang dalam pilihan raya yang PAS perolehi. Saya kebetulan menjaga juga untuk pejabat war room. Bila Tok Guru sebut, dia kata kita mesti nak menang 40 kursi. Kita fikir, duk tengok tenang dekat mana Tok Zee. Buat simulasi. Habis-habis sangat pun kita boleh pergi, kita katakan dalam 33. Tu je. Ataupun dalam 27. Tengok. Tok Guru kata 40 kursi. 40 kursi dia kata. Kita dengan izin Allah Ta'ala, kita mendapat kemenangan lebih daripada apa yang kita jangka. Jadi sebab itu sekarang ni mereka cuba untuk nak memutuskan hubungan seperti begini. Karena hubungan erat kita, karena mereka mendapat sokongan daripada bukan Melayu, bukan Islam, dah maksimum dah. Tak boleh pergi dah. Perlu sedar politik negara kita ni tuan-tuan, nak kestabilan politik,
mesti kita menguasai politik orang-orang yang majoriti terdiri dari kalangan penduduk pribumi. Itu realiti. Maka kita yakin dan percaya apabila kita yang menjadi golongan yang majoriti menguasai negara, sokongan, insya-Allah orang bukan Islam sentiasa terpelihara di bawah kita. Perkara ini terbukti dan teruji. Sudah 33 tahun kita memerintah di Kelantan. Kalau kita nak buat zalim, kita buat zalim orang-orang Cina, orang-orang Siam, orang-orang bukan Melayu di Kelantan kerana mereka minoriti. Tetapi kita boleh lihat di sana keharmonian wujud cukup hebat. Tok Kong, patung Buddha, bukan sekadar berdiri, tidur pun ada. Kerana apa tuan-tuan? Islam mengajar kita. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, kata Allah. Jangan kamu mencerca sembahan Tuhan orang lain. Nanti mereka juga akan mencerca Tuhan kamu dalam keadaan mereka bermusuh dan keadaan mereka jahil. Ini Islam ajar kepada kita. Dulu kita baca dalam sejarah. Kalau kita pergi di Mesir, kita tengok di sana ada perkampungan Qibti, Kristian Ortodok. Berapa ratus tahun pemerintahan yang memerintah di Mesir orang Islam. Tetap terpelihara perkampungan Qibti di sana. Dan kita lihat juga di Kelantan dan negeri-negeri kita merintah, Terengganu, Kedah hari ini, Perlis baru ni. Maka sebab itu kita yakin dan percaya sokongan dari kalangan rakyat semakin hebat. Anak-anak muda ni memang tak percaya dah dengan Pakatan Harapan. Anak muda ni pantang tok nenek 7 keturunan, tipu dia. Ni pantang tok nenek. Orang muda, dia bukan ada kepentingan apa? Dia tak ada kepentingan mana orang muda. Dia hendak supaya rakyat hidup elok, negara stabil, pemimpin berjalan dengan elok. Ini yang hendak. Mereka kebanyakannya bukan terdiri dari kalangan mana-mana parti. Mereka sudah lihat walaupun tak banyak. Sekurang-kurang agenda reformasi yang dilaungkan di zaman reformasi dahulu dilaksanakan oleh kepimpinan Perikatan Nasional. Betul tak? Dulu kau bercakap soal KKN. KKN tahu? Crony, Corruption, Nepotism. Ni KKN masyhur lah tahun 98 lu. Dulu kami lu, masa zaman reformasi lu, Dr. Razi, resdung tu kurang sikit lah. Moga duk hisap apa, gas FRU tu, resdung pun kurang. Batu hitam semua tu. Oh, Tuhan yang tahu tuan-tuan. Kurang. Ni pasal apa? Duk perjuang abak PMX ni lah. Anak-anak muda melihat benda ini. Mereka menilai terhadap apa yang berlaku. Maka sebab itu sekarang momentum begitu hebat. Kebetulan pula ini juga jadi secara organik. Saya sebut tadi, saya mengetuai berkenaan dengan war room tadi, fikir macam mana kita nak menghadapi ini. Kita duk tengok dari segi
Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita waktu tu agak lemah. Ai berat. Rupa-rupanya lepas daripada bubar saja parlimen, TikTokers kita ni muncul bagai cendawan secara organik. Kita pun tak kenal siapa dia ni. Kita suruh cek siapa dia budak ni. Kita pun tak tahu. Rupanya buat secara volunteer sendiri. Ada yang sebelumnya kita kenal sebagai orang yang menyokong Pakatan Harapan. Masa musim pilihan raya baru ni mereka menyokong kita. Itu yang mereka kata kita belanja banyak juta tu tadi. Juta apa? Ini lahir secara organik. Dan sekarang ini masih wujud lagi. Mereka menjawab apa yang berlaku kepada kerajaan Pakatan Harapan hari ini. Dijawab. Dan sudah ada beberapa TikTokers yang terbaru-baru ni, budak perempuan kita, dipanggil untuk memberi keterangan. Kira kau nak fikir zaman Tun Mahathir lu, teruk lagi puak-puak ni kata kat dia. Gambar-gambar kartun ni dilukis muka macam-macam. Kita pun tak gamak nak lukis. Rasa berdosa dah tuan-tuan. Bebek tuan-tuan minta maaf balik kat Tun Mahathir. Apa benda tak kata, tapi Tun relax steady. Tak apalah. Mereka nak kata kat kita. Dia orang bahasa belah utara ni memang dia cakap pandai. Belah taping ke atas ni semua cakap pandai. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok Tun Mahathir apa benda tuan-tuan boleh tengok, buka rekod balik. Tapi tak seperti mana apa yang berlaku hari ini. Sedangkan mereka dah lantik JKOM. JKOM ni memang bertugas dia memang untuk menjadi propaganda kepada parti yang memerintah. Pun tak mampu. Haduk main TikTokers budak mana kita pun tak tahu. Tapi mereka ni bermaklumat. Tak ada siapa pun yang suruh. Mereka lahir secara organik. Organik ini makna sendirilah, lahir. Sebab mereka hendak kepada kepimpinan yang baik. Kita bagi tahu kita bukanlah maksum. Kita bukanlah sempurna. Tapi kita cuba buat yang terbaik. Kita tak sempurna, kita mengaku. Kita ada kelemahan kita sebagai manusia biasa. Tapi apabila orang melihat kamu macam-macam, niat terbaru pula dia keluar. Saya pun nak kena baca lah. Tek Biman tu baca tak betul, kena saman pula ni. Saya pun risau juga, awang kena dah. Jangan duk kena ke awang. Kan? Kita pun, mari pula dia duk sebut, kita tengok ni. Kamu cuba rampas kuasa, silakan. Tapi kami siap dengan keris. Kan? Tu. Hari ini punya. Saya petik daripada Malaysia Kini. 18 Mas. Kalau Dr. Rozi cakap macam tu, keris malam ni, tak sempat doa iftitah habis. Bawa replika pun kena. Ini tuan-tuan bukan memang ini. Bukan soal keris bersarung tak bersarung ni. Ini soal bercakap sebagai seorang penenteri. Biarlah orang kata apa? Al-hujjah bil-hujjah. Macam Sayyidina Ali sebut. As-sayfu bis-sayf. Pedang dengan pedang. Panah dengan panah. Hujah kita hari ini lawan dengan hujah. Kita bukan nak berperang dengan demokrasi ini. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa hujah kamu. Tak apa. Bawa hujah. Rakyat boleh menilai. Rakyat makin cerdik. Tapi jangan kamu pertikaikan macam pemimpin Pakatan Harapan yang kata hak sokong Perikatan Nasional ni mak rempit. Hak bodoh-bodoh, hak tak mengaji. Hey babe, tolonglah.
Jangan bila tuduh, apabila kata kami yang tak menyokong kamu, anak-anak muda dianggap sebagai orang yang tak berpendidikan. Yang berpendidikan sokong hampa. Namanya kawan saya sebutlah Mahfud ni pun. Ni pun saya ambil juga di Malaysia Kini ni. Saya tak ambil lah harakah. Malaysia Kini saya cek tengok betul tak betul maklumat tu. Mahfud kata, Mahfud ibarat ibu bapa kaki judi nak lacurkan anak. Maksud dia nak lacurkan anak ni tuan-tuan. Pasal apa dia kata? Sementara itu Mahfud menegaskan amanah diwujudkan oleh pemimpin PAS yang menghidu. Lebih awal parti itu mau bekerjasama dengan UMNO yang selama ini ditentang habis-habisan. Justru katanya daripada dilacurkan kepada UMNO, lebih baik mereka lari untuk selamatkan diri. Ni dia kata tuan-tuan, saya baca sebiji. Kalau salah hak laporkan Malaysia Kini, salahlah saya. Kami bukan anak derhaka, tapi bertindak melarikan diri selepas hidu lebih awal tindakan yang dibuat oleh ibu bapa. Ini bukan soal DAP. Ini kata, apa? Lah ni kok anak put? Lah ni kok mana? Kan? Lah ni kok mana apa? Kasak cengih aku kita pun kata kat UMNO tu, tapi taklah sampai kata duk melacur gitu. Sampai marah benci lah ni macam mana? Sebut baru ni kita akan bersepakat dengan UMNO untuk memastikan kita dapat tawan Kedah ni. Apa? Bakatlah. Bakat. Kami pun suka. Sebab itu kita bercakap dengan UMNO kata, kawan-kawan UMNO, banyak kawan-kawan UMNO sembang saya. Dulu ni kan payah nak berlawan dengan hampa. Pasal hampa kata hampa ni menentang DAP, PAS ni duk berkawan dengan DAP bagaimana. Lah ni mudah ya. Lah ni cukup mudah. Pilihan raya negeri ni tuan-tuan, insya-Allah lah dengan izin Tuhan, mudah sangat. Kita beritahu depa duk Seragam elok dah. Depa duk Seragam elok dah. Tak ada apa InsyaAllah tak teruk dah kerja kita. Kita yakin dan percaya. Karena kita tahu bahawa apa yang mereka lakukan ini ialah tindakan yang mereka rasakan sudah tidak memiliki lagi kekuatan yang ada kepada diri mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa yang penting malam ni kita melancarkan sayangi Kedah Sejahtera. Kita tak nak sayang saja. Kita mesti pastikan berusaha. Mula malam besok, bilik gerakan semua kena buka semua dah. Malam besok. Bukan malam ni buka kalang kabut lah. Malam besok kena panggil dah mesyuarat. Di peringkat PDM bersama-sama dengan kawan-kawan kita bersatu. Dan di peringkat bawah ni santunilah ahli-ahli UMNO yang bawah. Karena ahli-ahli UMNO yang bawah ni orang yang mukhlis, bukan mukhris, mukhlis. Orang yang ikhlas dalam perjuangan mereka. Ni mereka ikhlas. Hak bawah UMNO ni saya kena percaya, mereka ni ikhlas. Mereka ni ikhlas dalam perjuangan. Dulu mereka mengharapkan UMNO lah yang menjadi tonggak kepada payung orang Melayu. Jangan marah. Sebab apa orang-orang Melayu waktu tu menjadikan UMNO sebagai parti mereka. Jangan marah. Sebab tu hak jenis saluran satu tu payah ubah lagi. Dia duk pakai, dia kata, kami duduk zaman Jepun. UMNO selamatkan kami. Yang tu tak payah apa dah. Tapi kita tak boleh marah kepada mereka. Sebab mereka tahu dulu nasib mereka kebanyakan disuarakan oleh pemimpin UMNO. Setiap kali persidangan agung UMNO yang menjadi ketua bahagian, setiausaha bahagian perwakilan UMNO ke Kuala Lumpur terdiri daripada cikgu-cikgu sekolah
yang tak ada kepentingan. Perjuangan mereka perjuangan untuk membawa suara anak bangsa orang Melayu kampung. Oleh itu kursi yang paling panas dalam persidangan Agung UMNO 2 kursi. Satu kursi dipegang oleh Menteri Pelajaran. Yang keduanya ialah Menteri Luar Bandar. Sebab itu yang pegang dua-dua kementerian ini orang kanan. Pernah pegangnya Tun Razak, pernah pegang Tun Dr. Mahathir, pernah pegangnya Dr. Ismail, pernah pegangnya Tun Gapar Baba. Kursi ini paling panas, perwakilan bawa hasrat hati. Kenapa anak-anak di kampung terbiar, sekolah tak dibangunkan, mana budak-budak kampung cerdik, kita nak salurkan ke asrama penuh. Dibawa dalam persidangan Agung UMNO. Waktu itu, tokoh-tokoh seperti Tun Razak. Sebab itulah waktu itu UMNO dianggap sebagai wadah perjuangan mereka. Tapi apabila UMNO yang ada pada hari ini sudah tidak mempunyai lagi nilai-nilai yang baik seperti yang diperjuangkan oleh orang dahulu. Dan mereka sanggup bersekongkol bersama-sama dengan DAP. Mereka kata apa? Dia kata, "Pas lu pun kawan dengan DAP." Lah, kami kawan, kami keluar lah. Takkan apa nak masuk pula? Betul tak? Lah, kami dah tahu dah. Sebab tu kalau kami tahu nak menang awal, PRU ke-13, kami boleh menang lama dah. Duduk dengan Pakatan Rakyat. PRU ke-13. Kita boleh menang dah. Sorry, PRU ke-14. PRU 13 kita bersama Pakatan Rakyat. PRU ke-14. Kita sanggup keluar daripada Pakatan Rakyat. Karena kita tahu waktu itu sudah nampak inhiraf. Berlakunya seperti mana apa yang kita tengok. Berlakunya seperti mana apa yang kita lihat. Apabila mereka nak menggugat apa yang kita menjadi pegangan kita, maka kita keluar. Walaupun kita tahu kita kalah. Kita dah tahu. Hari ni pun tanyalah Dr. Rozi kan. Kami kita tengok duduk dalam bilik kami, seronok bilik kami. Bilik kami bilik rehat kami penuh. Bukan setakat kami mari saya, hak yang puak-puak apa nama Barisan Nasional memari juga makan dengan kami. Besok kan kami kata makan. Datuk Seri Kasim kata, rakyat Malaysia sila makan. Rakyat Malaysia ada guna, mari kita makan. Tak ada apa. Sonok kami, ya sonok. Wah cukup hebat di kalangan kami. Bila tepuk tangan pula kalau kata satu sokongan, riuh rendah belah kami punya. Hak belah daripada adalah bunyi dengan tak bunyi. Kata mereka tak ada kesatuan. Kita ada kesatuan di kalangan kita. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, mereka bawa cerita macam-macam. Mereka apabila mereka kata apa? Tok Guru Haji Hadi kata pembangkang ni hari ni pula macam Anwar Ibrahim pun sebut kata pembangkang nak ambil alih kerajaan sebagainya, nak tumbang kerajaan. Mana ada pembangkang nak sokong kerajaan? Ada tak? Ada tak? Kalau pembangkang tu sokong kerajaan, itu maknanya cerita berkenaan dengan ayam makan musang. Tu cerita pelik. Biasalah apabila pembangkang nak tumbang kerajaan, ini biasa. Memang kerja kita fikir macam mana nak tumbang kerajaan. Yang dia masuk sebahagian daripada ucapan saya. Tuan-tuan, mana ada orang yang bagai pembangkang nak suruh sokong kerajaan? Tanda kita berusaha macam dia lah juga dulu. Duk cakap apa? I have number. Ingat tak? Ingat tak? Ingat tuan-tuan tak ingat? I have number. I have number. Yang kita pun kabur dia bilang tengok. Ikut. Kita pernah jadi kerajaan. Kita tahu. Tak apalah tu kerja dia. Kita tahu dia nak tumbang kita pun melalui saluran demokrasi. Kita pun nak tukar kerajaan juga ikut demokrasi. Bukan kita kata nak buat amsraga, tak ada. Kami pimpinan tinggi tak nak bincang. Tak nak bincang kata nak buat apa, tentera ke, alat tentera nak rampas sana. Tak ada. Tak ada.
Kan? Sebab itu kita katakan tak timbul soal kata pemangkang nak guling kerajaan. Memang pemangkang nak guling kerajaan. Kan? Dengan penuh tawaduk. Kan? Sebab tu kalau nak gulingkan, jatuhkan, menang. Kalau mereka menang pun tak masalah, ikutlah. Oh, minta sampai habis. Kalau jadi pun ketua kerajaan pun ikut dengan cara demokrasi, itu lumrah biasa. Lumrah biasa, kita takkan buat luar daripada demokrasi. Itu tuan-tuan, kalau kita nak ambil cara luar demokrasi ni lama dah. Berapa orang di kalangan pimpinan ikut bawah kita dulu. Jumpa pimpinan kita, bila kalah pilihan raya. Bila lawan kalah. Jadi tak guna dah. Kita ni duduk masuk pilihan raya, duduk kalah selalu. Pimpinan kita kata, kalau awak nak buat cara macam ni, keluar PAS. PAS tak terima pendekatan secara armed struggle, cara tentera, sebagainya, tak guna. Ni cara kita. Sebab tu tak timbul soal berkenaan dengan hal-hal luar daripada batasan demokrasi. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insya-Allah apa yang saya sebut tadi, pastikan di Kedah ini kita akan berikan keputusan yang terbaik untuk memastikan kita akan memerintah Kedah dalam pilihan raya umum nanti, insya-Allah. Maka dengan ini saya melancarkan program Kedah Sayangi Kedah Sejahtera dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!